Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami kumpulan 11 ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Kaedah Fiqh dalam Perkembangan Kosmetikal di Malaysia. Nama saya Muhammad Syahmi bin Raslan, nombor matrik 269550, akan membentangkan bahagian pengenalan, pernyataan masalah dan sorotan kajian lepas. Istilah kosmetiseutikal telah dicipta oleh Albert Glickman pada tahun 1980-an, di mana istilah tersebut digabungkan dari perkataan kosmetik dan farmaseutikal. Kosmetiseutikal merupakan produk penjagaan kulit yang mengandungi bahan-bahan aktif biologi yang mampu melakukan perubahan terhadap kulit pengguna. Pada masa kini, industri kosmetik di Malaysia menunjukkan peningkatan, di mana ianya telah menyumbang sekitar 10 hingga 20% kepada ekonomi Malaysia. Bahagian masalah pula, terdapat pelbagai masalah yang dihadapi oleh industri kosmetik, terutamanya kosmetik halal, di mana para pengguna mempunyai tahap kesedaran yang rendah terhadap status halal produk yang digunakan. Masalah yang kedua adalah logo halal. Logo halal yang digunakan untuk produk-produk kosmetik pada masa kini adalah berbeza dari segi corak dan juga bentuk. Ini akan menimbulkan kekeliruan terhadap para pengguna. Permasalahan yang terakhir adalah penerimaan umum terhadap standard halal yang diguna pakai oleh Malaysia, kerana perbezaan dari segi faham mazhab, iaitu mazhab Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Oleh itu, Malaysia perlulah memastikan penerimaan umum terhadap standard halal yang bahagian sorotan kajian lepas pula, kami telah mendapati penulisan Malaysia Standard 2200 bahagian 1 pada tahun 2008 telah memastikan konsep halal yang digariskan dalam piawaian dan standard yang betul perlu diguna pakai oleh Malaysia. Selain itu, kajian Tan dan Wan pada 2013 juga mendapati bahawa terdapatnya perbezaan yang ketara terhadap responden dari sudut perbezaan bangsa terhadap kesedaran produk kosmetik halal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sarudin bin Ilyasat, nombor matrik 221622. Pada malam ini saya akan membincangkan dua perkara, iaitu fatwa dan cabaran mengenai kaedah fiqh dalam perkembangan kosmetiseutika di Malaysia. Hal ini terbukti dalam kehidupan kita. Fatwa amat memainkan peranan yang sangat penting. Kaedah-kaedah syarak dapat ditegakkan melalui hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Selain itu, fatwa yang benar dan tepat dapat menjamin pelaksanaan atau perjalanan syariat Islam. Fatwa yang pertama itu suntikan kosmetik botox. Fatwa pengharaman suntikan botulium toksin type A melalui Muzakarah Jawatan Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam ke-74 yang bersidang pada 25 hingga 27 Julai 2006 telah bersetuju memutuskan supaya negeri-negeri mewatalkan fatwa pengharamannya, manakala fatwa yang kedua itu berkaitan hukum mendapatkan rawatan kosmetik dengan tujuan rawatan daruriyah atau membaiki kecacatan, iaitu hajiat.
Bagi pesakit Islam yang mengalami sebarang rawatan yang memerlukan pembedahan seperti kecacatan kekal atau penyakit yang berkaitan anggota badan, ia sangat digalakkan untuk mendapatkan rawatan ini. Hal ini boleh dilihat menerusi hadis Nabi SAW itu menggalakkan umatnya mendapatkan rawatan jika ditimpa penyakit. Seterusnya, fatwa yang ketiga itu berkaitan penggunaan anggota atau unsur haiwan yang haram dimakan selain daripada anjir dan khinzir untuk tujuan kosmetik. Hasil pembincangan yang telah dilakukan Jawatan Fatwa Negeri Sembilan pada 7/2018 1439 Hijrah yang bersidang pada 25 Oktober 2018 menerusi mengeluarkan kata sepakat tentang hukum penggunaan anggota atau unsur haiwan yang haram dimakan selain anjir dan khinzir untuk tujuan kosmetik. Isu yang pertama iaitu isu penggunaan bahan kecantikan yang mengandungi plasenta di Malaysia. Apa yang dapat dikaitkan berkaitan kawaid fikih iaitu melalui kaedah kemudaratan mesti dihapuskan. Kaedah ini bermaksud sekiranya berlaku kemudaratan maka ia wajib dihilangkan. Ia juga bermaksud sesuatu yang boleh menyebabkan dan mendatangkan bahaya mesti dihapuskan dan dihindari serta mesti dihilangkan. Isu yang kedua itu produk kosmetik pemulihan kulit dalam prinsip mengubah ciptaan Allah. Apa yang dapat dikaitkan dengan kaedah fiqh yang sesuai digunakan dalam isu memutihkan kulit iaitu wa fil asal fi asya'ina fi'atil ibahah asya'ir daratul haramah. Maksudnya hukum asas sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asas sesuatu yang berbahaya adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Zulkifli, nombor metrik 259004. Saya akan menerangkan cadangan dan kesimpulan. Untuk cadangan, kecantikan adalah anugerah yang tiada tandingan dan mempunyai nilai sensitiviti yang tinggi. Kecantikan yang dimiliki oleh seseorang adalah berbeza bagi setiap individu. Namun kebimbangan terhadap penampilan diri dan takut dianggap bodoh oleh orang lain telah mendorong setengah masyarakat untuk mencari penyelesaian dengan mencari dan membeli produk kosmetik yang ada di pasaran tanpa usaha protes. Bagi cadangan yang pertama, pihak pengeluar produk itu sendiri mestilah menggunakan cara atau kaedah yang kreatif untuk menghasilkan produk yang selamat, sah, bersih dan tidak melanggar hukum syarak. Seterusnya, pihak berwajib seperti Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mestilah memainkan peranan dengan sering melakukan pemeriksaan yang kerat terhadap kedai-kedai dan premis yang menjual produk. Ini bagi memastikan produk yang dijual oleh penjual itu boleh digunakan dengan selamat oleh pengguna atau pembeli. Selain itu juga, pengguna juga perlu bijak untuk mengawal nafsu dalam membeli produk sehingga senang diperdaya oleh penjual produk kosmetik tersebut. Seterusnya, pengguna juga perlu membuat carian atau pengkajian terhadap produk yang ingin digunakan. Contohnya dengan melihat bahan-bahan yang digunakan untuk dibuat sesuatu produk tersebut. Ini bagi mengelakkan penyakit-penyakit yang tidak diingini apabila pengguna menggunakan produk tersebut. Akhir sekali, peranan media massa dan media cetak dalam memberi kesedaran kepada masyarakat terhadap kepenggunaan produk kosmetik ini. Ini kerana orang ramai lebih tertarik dengan iklan-iklan komersial yang dilakukan oleh media massa dan media cetak. Untuk kesimpulannya, seperti yang kita ketahui, produk kosmetik di Malaysia sangat mendapat permintaan yang tinggi di kalangan masyarakat dan agak memberansangkan. Tidak kira jantina sama ada dari lelaki maupun perempuan. Bahkan lelaki sekarang ini juga telah menggunakan produk kecantikan. Walau bagaimanapun, pembeli dan pengguna hendaklah menggunakan
ataupun pengguna yang ingin membeli suatu produk mestilah mengetahui dan meneliti terlebih dahulu tentang sesuatu produk yang ingin digunakan. Hal ini bagi mengelakkan perkara-perkara buruk yang tidak diingini dan bagi memastikan suatu produk itu bersih untuk digunakan. Sekian, terima kasih.